Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Wahai gulam, teguhkan diri untuk sampai kepada keredaan Allah Ta'ala dan belakangkan yang ditinggalkan segala-gala yang lain. Jika Tuhanmu sudah redha denganmu, nescaya Dia, yakni Allah, akan menyayangimu. Maka hilanglah kerungsingan memperoleh rezeki dari dalam hatimu. Kelak akan datang rezekimu daripada Allah Ta'ala tanpa penat lelah. Keluarkan segala fikiran dari dalam hatimu dan jadikan fikiranmu itu hanya satu sahaja, iaitu mengingati Allah Ta'ala. Jika anda sudah melakukan seperti itu, nescaya Allah akan mencukupimu dari segala fikiranmu yang lain. Fikiranmu itu ialah apa yang merungsingkanmu. Jika fikiranmu mengenai dunia, maka anda akan hidup bersama dunia. Jika fikiranmu mengenai akhirat, nescaya anda hidup bersama akhirat. Dan jika fikiranmu mengenai manusia, anda akan hidup terus bersama manusia. Tetapi jika fikiranmu hanya kepada Allah Ta'ala, maka anda akan hidup bersama Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat, Islam penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila Syekh Abdul Qadir menyebut teguhkan dirimu, yang dimaksudkan teguhkan dirimu ialah lakukan apa sahaja. Lakukan apa sahaja dan apa perkara-perkara yang boleh menjadikan kita sampai pada redha Allah. Kerana redha Allah ialah kemuncak kepada sesuatu perkara, bahkan kepada kehidupan kita. Bila kita sebut redha Allah, maknanya Allah Ta'ala terima kita. Maknanya Allah Ta'ala terima segala ibadat yang kita buat. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahala. Dan Allah Ta'ala mengampunkan dan memaafkan kita kelalaian dan kecuaian kita. Dan Allah mengurniakan kepada kita syurganya. Dan bila mana kita sebut Allah Ta'ala tak redha, maknanya Allah tak beri pahala apa pun kita buat. Sebagaimana Allah tak redha pada orang kafir. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah Ta'ala tak terima, tidak redha di kalangan hamba-hambanya yang kufur. Biar sejumlah banyak mana amalan baik dibuat, Allah tak nak terima. Bahkan Allah masukkan mereka dalam neraka, Allah kekalkan mereka. Kenapa? Kerana Allah tak redha. Allah tidak redha mana-mana hamba yang mengkufurinya. Bila hamba tadi beriman, maka Allah redha. Maka kita bila mencari keredaan Allah, maka kita kena teguhkan diri kita, yakni melakukan apa sahaja perkara yang membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kan redha bererti sayang. Dan bila Allah Ta'ala sayang pada kita, Allah hilangkan segala kerungsingan dunia pada kita. Kerungsingan yang paling utama atas dunia ini ialah rezeki. Semua negara dibina untuk berfikir tentang rezeki. Negara yang mereka namakan negara
maju, negara membangun, negara dunia ketiga. KPI ialah ekonomi. Ekonomi itu rezeki. Bukan kita pun dalam menilai orang tu bahagia, orang tu berjaya, rezeki. Yang rezeki banyak, naik kereta besar, kita pun kata berjaya. Yang jadi tak ada masalah rezeki, maka kita kata dia berjaya. Maka ramai orang memburu nilai kejayaan berdasarkan rezeki. Mereka lupa kepada pemberi rezeki. Semua kita, bahkan kita waktu didik anak-anak kita masuk sekolah, masuk college, masuk universiti, ia persoalan rezeki. Kita bimbang anak kita tak belajar, bukan bimbang dia tak pandai. Bimbang dia tak mendapat kedudukan untuk mendapat rezeki. Kita bimbang nanti dia mungkin bekerja tapi rezeki sikit dek, kelulusan yang rendah. Rata-rata mak ayah bila hantar anak ke sekolah, persoalan yang dipikirkan masa depan. Belajar rajin-rajin supaya ada masa depan. Yang mereka maksudkan masa depan tu rezeki. Simpang duit banyak-banyak supaya ada masa depan, rezeki. Mumek kalau nak kahwin dengan lelaki yang stabil, rezeki. Maka persoalan dunia ni dari dulu sampai sekarang rezeki. Kerunsingan manusia. Bukan sebab rezeki tadi mereka berperang, mereka berbalah. Negara, kalau ekonomi dia, kantung ekonominya boleh susut, mereka melancarkan perang. Untuk apa? Dapat rezeki. Antara tujuan perang ialah untuk dapat rezeki. Menguasai negara lain yang ternyata lebih banyak sumber-sumbernya. Negara penjajah yang jajah negara kita Malaysia, yang jajah Sabah Sarawak, yang jajah Thailand, yang cuba jajah Vietnam, yang jajah Laos, yang jajah semua negara-negara yang ada. Mungkin ada beberapa negara terkecuali seperti Thailand misalnya. Namun tujuan penjajah untuk apa? Duit. Mereka ambil kekayaan negara kita, mereka bawa balik ke negara mereka. Itu cerita dunia. Ceritanya ialah rezeki. Maka kalau kita hidup dalam keadaan kerunsingan rezeki, kita tak akan bahagia. Dan kita hidup dalam persaingan rezeki, kita juga tak akan bahagia. Dan kita hidup dalam keadaan kita bimbang akan bagaimana rezeki itu akan datang pada kita, kita juga tak akan bahagia. Kerana seorang yang memiliki rezeki, dibimbang pula akan rezeki ini hilang. Kadang-kadang kebimbangan tadi kerana kita tak ada rezeki, atau kerana kurangnya rezeki, atau kerana ingin kebimbangan tadi kerana bimbang rezeki itu akan hilang. Walaupun orang ni dah kaya, bilioner, dia bimbang rezeki dia hilang, dia takut. Maka semua ini persoalan berkaitan kejiwaan. Ia bukan persoalan berkaitan dengan mental kita, tetapi jiwa kita. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan ingat Allah hati kamu tenang. Maka untuk mendapat hati tenang, alatnya, jalannya ialah zikrullah. Tetapi bukan sekadar zikrullah. Zikrullah sampai kita mendapat redha Allah, baru hati kita tenang. Kalau kita pergi subhanallah, 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 tak tenang. Sebab saya serabut ni. Okey, ustaz kata zikir baru tenang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak tenang pun. Kerana zikir tadi ialah alat usaha untuk mendapat apa? Redha Allah. Sebab itu kita tak boleh zikir sikit, kena zikir banyak. Kenapa buat banyak? Sampai Allah redha. Dan perkataan zikrullah bukan sekadar memberi maksud lafaz. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lafaz yang kita faham, kalau saya beritahu pada semua orang ini zikir, orang tahu oh, lafaznya macam mana. Tapi zikrullah ia suatu makna yang menyeluruh. Apa sahaja perbuatan kita yang mendekatkan diri pada Allah, itulah zikrullah. Bukan sekadar zikir, bukan sekadar baca Quran, bukan sekadar solat, bukan sekadar haji, umrah. Apa sahaja yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang disebut sebagai zikrullah.
maka kita akan tenang. Ya, ada orang dia memahami zikrullah hanya berzikir, dia pun bersuduk kunci rumah, duduk dalam gua, duduk bersendirian, dia pun zikir. Kita orang ni walaupun dia kuat zikir, bila dia masuk dalam masyarakat, dia lemah kembali. Dia mungkin bila bersendirian, dia berzikir, dia rasa kuat. Tapi kita kena tahu, kita hidup dengan masyarakat. Lalu kita bergaul dengan jiran perangai macam ni. Kita bergaul dengan adik-beradik kita. Kita bergaul dengan rakan sekerja kita. Kita bergaul dengan orang yang menjadi pencabar kita, kompetitor kita, pesaing kita. Maka semuanya ini akan mengeruhkan suasana kita. Ada orang cuba, saya akan tenang dengan berkhalwat, bersendirian, berzikir. Ya, benar itu kalau sekiranya kamu memang fikir nak duduk seorang, duduk dalam gua, okey. Tapi realitinya kita tak boleh macam tu. Kita ada isteri, kita ada anak-anak. Walaupun kita berzikir banyak, bini kita masalah juga kita. Walau ahli zikir, dah ahli zikir ni, tasbih melekat kat tangan, balik rumah bini marah sekali, terkeluar dia, tak mampu tahan dia. Atau suami yang masalah, anak-anak memang ada zikir, tengok pula anak-anak, oh masalah. Maka hati ni kembali kosong. Kerana zikrullah ini makna yang menyeluruh dan pergi kepada satu tujuan. Saya berzikir sehingga dapat redha Allah, bukan saya sekadar berzikir. Macam kita katalah, nak kaya kena kerja. Tapi takkanlah kerja tu kaya. Saya bekerja dan bekerja dan bekerja sampai kaya. Tak mungkin. Kalau kita faham teori orang cakap, kita kalau nak berjaya, kita kena kerja. Betul ke? Saya dah kerja 10 tahun tak berjaya pun. Berarti awak tak buat kerja yang betul. Kita kalau nak pandai, kena belajar. Saya dah belajar 10 tahun, tak pandai-pandai pun. Dah 10 tahun saya belajar, tak pandai-pandai. Maka pasti maksud belajar di situ lain maknanya. Kita kalau nak bahagia, macam mana? Kita kahwin, maka kita bahagia. Ramai orang kahwin tak bahagia, ustaz, makin serabut kepala. Saya kenal kawan saya, bila dia kahwin tak bahagia pun. Macam mana ustaz kata bila nak bahagia kena kahwin? Awak ni bujang, berserabut, tak bahagia sebab awak bujang, cuba awak kahwin. Ramai orang kahwin masalah cerita lain. Arahan suruh kahwin maksudnya jalani rumah tangga dengan betul, sehingga kamu dapat rasa bahagia. Ya, semua arahan kita faham maksudnya ialah mencari kesempurnaannya. Bila kita sebut kerja, cari kesempurnaan kerja. Oleh sebab itu, bila kita sebut redha Allah, maka kita cari apa yang menjadikan sebab redha Allah. Sebab itu Syekh mulakan dengan teguhkan diri sampai mendapat redha Allah. Teguhkan. Maksudkan teguh di sini ialah carilah jalan-jalan yang menjadikan kita mendapat redha Allah. Yang pertama, tinggalkan segala perkara yang haram. Untuk kita mendapat redha Allah, atau disebut oleh ulama asbab ridha Allah anil abdi, sebab redha Allah pada hamba. Mana-mana yang haram kita kena tinggalkan. Tuan-tuan kena tahu, riba kita kena tinggalkan, rasuah kita kena tinggalkan, menipu orang kita kena tinggalkan, wang-wang syubhah kita kena tinggalkan, pelaburan tak patuh syariat kita kena tinggalkan, main saham yang tak patuh syariat kita kena tinggalkan, ambil hak orang kita kena tinggalkan, bagi pesaka tak betul kita kena tinggalkan. Maka siapa saja meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang keji, zina, perbuatan zina, kalau kita tinggalkan, sebenarnya kita sedang melangkah untuk mendapat redha Allah. Lagi mana kita cenderung buat benda haram, agak sukar untuk mendapat redha Allah. Kalau sebahagian yang haram itu membatalkan seluruh kebaikan kita. Nabi sebut dalam hadis, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hataba. Jauhilah kamu daripada sifat hasad, kerana hasad itu dia memakan kebaikan yang lain, memusnahkan kebaikan lain, sebagaimana api membakar kayu api. Dan bukankah kita bila ada rumah, comel dah rumah kita,
Dalam tu ada segala harta, segala kemewahan. Tiba-tiba datang satu je kebakaran, lenyap miskin apa kedana kita. Tak payah lama, 10 minit je terbakar habis. Kenapa? Apa umpama api tadi? Kejahatan kita. Kita comel dah buat baik, semayang bagus, haji pun bagus, umrah pergi, tapi terlibat dengan riba, terlibat dengan rasuah, makan harta anak yatim, bagi pusaka tak betul, ambil hak orang. Tidakkah kita takut dia merobohkan semuanya kebaikan kita ni, yang kita duk qiyamul lail, kita duk puasa sunat, tapi bila buat benda haram habis. Muflis kita akhirat kelak bila berkait dengan orang pula. Jadi saya punya usaha hari ni untuk mendapat redha Allah, saya nak tinggal benda haram. Dan saya doa pada Allah, moga Allah memudahkan saya meninggalkan yang haram. Saya boleh tinggalkan riba. Itu bila saya nak pinjam bank, saya tanya ni Islamik ke tak. Itu usaha saya. Bila saya buat kerja, saya elakkan rasuah. Jangan rasuah. Yang kedua, kata ulama, nak dapat redha Allah, mesti kita berusaha untuk berakhlak baik. Sebab semua orang-orang yang Allah sayang, akhlak dia baik. Kerana perkara yang menjadi berat timbangan akhirat kelak ada dua, kata Nabi SAW. Afqalu ma yudha'u fil mizan yawmal qiyamah. Benda yang paling berat nanti ditimbang akhirat kelak dua benda. Pertama, takwa. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Kata kita orang Islam ialah orang yang paling berhak untuk tunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini daripada kata-kata kita, daripada perbuatan kita. Bukan bila kita mengaji sufi, ia satu mujahadah untuk perbaiki akhlak kita. Kita tak nak kutuk-kutuk orang, merendahkan orang, tak nak. Kita nak baiki diri kita. Kita belajar bukan nak tuding jari ke orang. Bukan tujuan kita. Bukan saya belajar nak tuding jari fulan bin fulan. Tujuan saya nak tuding jari pada diri saya. Yang ni saya kena baiki, yang ni saya kena buang, yang ni saya kena indahkan lagi. Maka semua akhlak-akhlak yang baik, beri salam, senyum, berjabat tangan, saya nak buat. Saya akan cuba buat. Menghormati orang, memuliakan orang, memandang manusia ni sama. Saya tak pandang saya lebih pada orang. Ini akhlak yang baik. Sabar, menepati janji, dan juga hal-hal yang lain dalam muamalah kita dengan manusia. Kita kalau membeli, kita tak tawar gila-gila. Tawar sekadar yang kita rasa kita boleh tawar. Jangan sampai membebankan penjual. Bergaduh ni, tawar menawar sampai gaduh, jangan. Kita tawar sekali, dia tak nak, sudahlah, tak apa. Saya nak beli dengan harga ni, kalau tak dapat, tak apa. Mungkin bukan rezeki saya. Dan penjual pun sama, akhlak yang baik, menerima tawaran. Kalau orang tawar boleh, takkan tak boleh. Kita punya harga tak boleh tawar. Jangan begitu. Waktu kita kata tak boleh tawar, berarti kita dah tutup pintu ukhuwah kita, pintu persaudaraan. Dalam bab dunia ni, jangan kita terlalu strict. Jangan terlalu strict. Kita ada budi bicara. Berapa sekilo? RM7. Oh bang, RM6 tak apa, RM6 pun boleh. Biasa kita jual RM7, tapi tak apa. Ini sebenarnya membuka rezeki lebih banyak. Rezeki lebih banyak. Tapi ada orang tak faham. Ada orang di main harga tak boleh. Ni harga macam ni, tak boleh kurang sikit. Sikit pun tak boleh. Kadang-kadang orang nak sikit tak langsung. Kita pergi, katakanlah, pergi mana-mana tempat. Pergi mana-mana tempat. Kalau ya, kadang-kadang ada orang dia nak sikit murah, dia tak nak banyak pun. Berapa ni? RM20, RM19 boleh tak? RM1 je nak. Tak boleh, memang 20. Kita pun tengok memang dia pun tak nak ubah. Tak apalah, tak boleh, sudah. RM1 je beza. Tapi ada orang keras. Saya keras dengan cara saya RM1. Yang ni keras dengan cara dia. Yang paling baik, siapa yang paling terlangsung? Kalau pembeli ni dia nak terlangsung, tak apalah. Mungkin RM1 ni untung dia tak banyak, saya beli 20 juga, tak apa. Dia paling baik. Kalau penjual ni kita tak apalah, RM1 je nak kurang, bukan banyak, dia beri, dia paling baik.
Sebenarnya bila kita bermuamalah, akan zahir siapa yang lebih baik antara keduanya. Akan zahir. Dan di situ kita kenal siapa yang paling baik akhlak. Bila kita muamalah dengan isteri kita, kita akan tengok siapa paling baik, isteri atau suami. Si suami kata kita nak makan sini, isteri kata tak nak, saya nak makan sana. Suami pun cakap lagi makan sini lah, murah sikit. Isteri kata tak nak, minggu lepas dah makan sini. Suami beri lagi, tak apa, sini mungkin ada menu baru. Suami, isteri kata tak nak, situ kotor, duk main ni seorang ni, duk main. Kita akan tengok siapa yang tolak ansur, dia paling baik. Suami kita tak apalah, ikutlah awak. Suami menang. Bukan isteri menang, isteri tak menang. Tapi isteri pula kata, tak apalah bang, kalau abang memang selera situ, tak apa, saya ikut. Isteri menang. Ramai orang terlepas pandang, ketika mana mereka negotiate sesama mereka, terutama paling dekat, mereka rasa yang menang, yang berjaya ikut orang ni. Orang tu tak menang sebenarnya. Yang menang ialah orang bertolak ansur dalam hal ini. Si isteri kata, bang saya nak beli angsa ni, ni lawa ni, ni lawa, harga pun tak mahal sangat ni, RM100 je semeter. Si suami kata warna ni tak berapa lawa lah, tak lawa, saya nak warna ni. Ni lagi murah sikit, RM99, beza RM1. Bini kata RM1 je. Sampai dia RM1 pun duit tu, kalau simpang, kalau setahun RM1,000 juga, banyak ribu juga tu. Duk tolak ansur, duk berfikir. Akhir si suami kata tak apalah, ikut awak lah. Suami menang. Kalau si kata tak apalah, ikut abang, isteri menang. Tahu ilmu ni yang ramai orang tak dapat. Yang orang dapat, kalau dia menang, oh saya berjaya, tak, awak tak menang sebenarnya. Dia sebab akhlak. Kerana akhlak ini menjadikan orang jadi mudah dengan kita. Orang nampak orang ni mudah, tapi saya ikut, okey je. Dia pun okey, dia menang semua, dia dah tunjuk akhlak yang baik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bersaing, kita berkawan, kita tengok seorang yang menyetujui kita, dia akhlak yang baik, kita boleh kawan dengan dia. Seorang yang khilaf dengan kita, maka dia tak sesuai dengan kita, sebagaimana kita juga tak sesuai dengan dia. Sebab itu kata seorang ulama, kalau kamu berkata dia bersetuju, dia kawanmu. Kalau dia tak bersetuju, dia tak boleh jadi kawanmu. Duk macam lawan arus je, ni tak boleh, tak boleh lama, ni memang gaduh. Sebab benda-benda urusan duniawi ni bukan urusan nafs, dia urusan tolak ansur. Dia bukan datang dari Quran kata kena buat macam ni, tak ada. Itu tolak ansur. Dan setiap kali kita tolak ansur dengan makhluk, Allah ganti kita lebih baik, Allah beri kita lebih baik. Kemudian perkara yang ketiga yang kita perlu buat untuk mendapat redha Allah, ini sebagai satu makna teguhkan diri kita untuk mendapat redha Allah, iaitu kita redha dengan semua qada Allah. Sebab itu bila kita sebut redha Allah pada makhluk, redha makhluk pada Allah. Bila kita sebut redha makhluk pada Allah, kita nak Allah meredai kita, dan kita meredai Allah. Macam mana saya nak meredai Allah? Tentu perhatikan ayat Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Allah meredai mereka dan mereka meredai Allah. Bagaimana seorang meredai Allah? Bila dia terima segala ketentuan Allah qada, dia meredai Allah. Segala qada yang Allah tentukan, kita sihat ke, sakit ke, susah ke, payah, kita redha, berarti kita redha Allah. Kita menerima kebijaksanaan Allah, ketentuan Allah yang maha hebat. Maka hamba ni bila dia redha dengan Allah, maka Allah redha pada dia. Bila dia tak redha, maka Allah tak redha. Sebab itu disebut dalam hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Allah bila sayang satu umat, satu bangsa, satu kelompok, satu kaum, Allah uji mereka. Kalau mereka redha, Allah redha. Yang redha dengan ketentuan Allah, Allah pun redha. Kalau mereka marah, Allah marah. Jadi kalau kita nak suruh Allah redha, caranya redalah dengan segala ketentuan Allah. Allah bagi hari ni rezeki kita tak banyak, tak apa. Jangan kata saya rasa kena sihir ni ustaz,
Saya rasa ni ada orang letak benda tu, letak barang. Tak, redha ini rezeki kita. Ni bukan cerita sihir, bukan cerita orang buat tu. Benda tu tuan-tuan letak bawah sekali. Yang pertama, kita nak redha ini ketentuan Allah. Anak saya tunang, syek tak jadi je. Tunang putus. Tak jadi-jadi. Saya rasa kena sihir. Tak mulakan dengan saya redha. Barangkali bukan jodoh dia lagi. Dia tunang, tak kahwin. Bukan jodoh dia lagi lah tu. InsyaAllah sampai masa. Anak saya ni, anak dara dah tua ni. Saya rasa, dulu saya ada gadung. Mungkin disihir anak saya sampai anak saya tak dapat jodoh. Kita tu bukan. Redha. Kita kadang-kadang cakap macam tu, bila orang Minang kita tak nak kasih pula. Dah kalau macam tu biar saya lah Minang. Ustaz tak boleh. Tak boleh pula. Sebenarnya bukan cerita kita katakan sihir dan sebagainya. Sihir ni atau semua buatan-buatan benda ni, tuan-tuan sekalian, dia cuma satu asbab untuk menguji kita apakah kita melihat Allah atau melihat benda ni. Sihir sendiri tidak akan beri apa pun manfaat dan mudarat. Tak ada. Illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Tapi kita apa-apa pun start situ dulu. Bila start situ dulu lah Allah besarkan benda tu. Ambillah kamu dah start kata sihir dulu. Ngadaklah kamu. Patutnya kita start dengan ini takdir Allah. Saya redha. Dia start dengan sihir dulu. Orang buat ni Ustaz, sihir Bali, sihir siang, kuat. Tapi bila kita kata kuat sihir, Allah biarkan kita. Tak ada benda yang kuat selain Allah. Tak ada benda yang lebih power daripada Allah Ta'ala. Tapi kita kena ubah cara kita bertindak. Ini bahaya. Sebab tu apa pun berlaku kalau kita berniaga tak dapat banyak, redha lah. Kalau kita nak suruh Allah redha kita. Kita anak kita tak berjaya masuk redha lah. Jangan kata cikgu tak pandai lah, apalah, redha lah. Kita pun hantar anak tuition. Daripada tadika kita hantar anak kita belajar. Ialah bukan rezekinya, insya-Allah ada jalan dia. Yang lain dia tak boleh masuk sini, dia masuk sini mungkin. Apa pun keadaan kita. Yang keempat, kalau kita nak cari sebab redha Allah, sebelum kita tahu alamat Allah redha, ialah carilah redha kedua mak ayah. Ramai orang dia dah buat baik tapi dia tak dapat redha mak ayah. Allah tak redha dia juga. Kita dah baca hadis, redha Allah fi ridal walidain. Redha Allah pada redha mak ayah. Maka siapa pun yang ada mak ayah, dia kena cari redha mak ayah dia. Bagaimana tak bertentangan dengan syarak. Kan itu punca redha Allah Ta'ala. Ini sebab mendapat redha Allah. Dan yang kelima kata ulama, ialah nak dapat redha Allah dengan sentiasa bersyukur. Sikit banyak kata Alhamdulillah. Bukan kata Nabi, innallaha yuhibbul abda idza akala al-aklata an yahmidahu 'alaiha. Allah suka mana-mana hamba kalau dia makan satu makanan, walau satu suap je, dia bersyukur pada Allah. Kita dapat kurma sebiji, Alhamdulillah. Kenapa sebiji? Saya baca 3. Jangan guna ayat tu, Alhamdulillah dulu. Orang kalau beri makanan, kalau dapat depan kita rezeki, sebut Alhamdulillah dulu. Bini kita letak nasi. Tak, kita tengok nasi sikit letak. Orang saya budak kecil, ya Allah, sebut Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, tapi sikit je, tambah sikit boleh. Tapi kita nak guna ayat lain dulu. Ayat lain dulu. Akhirnya bila bini tak banyak, tak habis. Kenapa nasi ni pula tak masak? Akhirnya tak makan juga. Suami kita buat balik tom yam. Tengok tom yam, alah tom yam, kita ingat sup. Suami pun down. Baru nak buat baik. Fikir-fikir bini nak makan apa, tom yam. Sebab zaman dating dulu tom yam. Mula-mula kahwin dulu tom yam, duk teringat. Bawa tom yam. Bini mula sambut tengok, Allah, ingat sup tom yam. Habis keberkatan dia. Patut balik, Alhamdulillah, sedap ni tom yam. Lain kali abang beli sup pula. Ayat tadi bukan sekadar menjadikan orang yang bawa tadi tak rasa direndahkan. Bukan dia mendapat redha Allah yang besar.
Itu anak-anak kita, kita sendirilah apa pun redha tu. Alhamdulillah. Walaupun duk jeli orang sebelah macam banyak, kita sikit. Alhamdulillah. Maka dia orang sebelah kata, saya tak boleh makan banyak lah diet. Dia tukar kita. Banyak juga kita dapat. Alhamdulillah. Syukur walau sekecil mana pun, itu tanda, itu sebab kita dapat redha Allah. Dan yang keenam kata ulama, untuk kita tegurkan diri kita dapat redha Allah, tak ada cara lain melainkan bersedekah. Kerana Allah suka hamba yang pemurah. Sebagaimana kita sebut tentang kelebihan sedekah. Akhirat kelak orang bersedekah, dia ada teduhannya sendiri. Kata Nabi SAW, setiap orang berada di bawah teduhan sedekahnya. Banyak sedekah kita besar teduhan kita akhirat kelak. Bayangkan tengah hari panas, tiba-tiba kita dapat sekaki payung. Nikmat. Tengah panas terik, tiba-tiba kita dapat bayangan teduhan. Allah nikmatnya. Ini kan pula akhirat kelak. Setiap orang, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, berada pada naungan sedekahnya. Dan ini sebab Allah redha. Sebab tu Allah cerita, ada orang bila dekat nak mati, dia minta Allah panjang umur untuk disedekah. Allah sebut dalam suratul Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan bila mana, kata Allah, sedekahkan harta yang kami berikan pada kamu. Jangan nanti bila sampai ajal seseorang kamu, lalu berkata, wahai Tuhanku, tangguhkan umurku, panjang sikit lagi umur aku, untuk aku sedekah. Tak ada orang yang nak mati, melainkan dia minta tempoh untuk bersedekah. Sikit nak sedekah. Makna sedekah tu besar. Kerana itu sedekah waktu sihat lebih besar pahalanya daripada sedekah waktu sakit. Sedekah waktu sihat, pahalanya lebih besar sedekah waktu sakit. Kerana itu sihat ni kita nak banyak sedekah. Jangan tunggu sakit barulah nak sedekah. Satu yang sedekah nak baik penyakit dan sebagainya. Ia baik, tapi lebih baik sebelum itu. Kerana itu kata Rasulullah, sedekah yang paling besar pahala, anta saddaqa wa anta sahih syahih takshal faq wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling afdal ketika mana kamu sihat dan kamu rasa kedekut dan kamu takut fakir dan kamu nak kaya. Fikir duit ni kita nak simpan dalam bank, sikit lagi nak cukup 1,000. Tapi kalau sedekah lambat pula cukup 1,000, waktu tu sedekah mulia. Sebab kita sedang bercita-cita nak kaya, kumpul duit, tiba-tiba datang hajat orang lain, maka kita utamakan. Dan yang ketujuh ialah melakukan siwak. Tentu selalulah gosok gigi. Nampak mudah, itu redha Allah. Selalu gunakan kayu miswak. Kata Rasulullah, as-siwak matharatun lil fam, mardatun lirra. Bersiwak itu penyuci mulut dan penyebab Allah redha. Nampak simple, main sugi je, itu Allah redha. Jangan perkecilkan, jangan tengok orang hina. Cuma yang bersiwak ni kena tahulah ada adab bersiwak. Jangan depan orang bersiwak pula, itu tak betul. Tengah cakap orang siwak, itu Rasulullah tak ajar kita buat macam itu. Siwak pada waktunya, wuduk, ke mana kita nak solat, bangun tidur. Siwak ni tuan-tuan ialah amalan yang kita buat ketika bersendirian. Kalau depan orang pun bukanlah secara berterusan, tak sekali je, dah tak apa. Sebab rasa tak selesa. Ni sambil cakap, apa sihat? Itu betul, itu tak betul. Lepas tu ada lebih tu, tah muka kawan. Itu bukan Allah redha, Allah murka pula. Kita kena tahu adab bersiwak tu sendiri. Kemudian yang ke-8 kata ulama, untuk kita dapat redha Allah, kita mesti musuh dengan orang kafir. Kita tak boleh tunjuk kat sebelah pada orang kafir yang mana menentang Islam. Yang mereka tak menentang Islam, okey, baik muamalah, maka ini ialah orang yang kita patut dakwah. Tapi yang tentang Islam, kita akan jawab. Mereka tunjuk ketegasan dalam menentang Islam, kita tunjuk ketegasan dalam membela Islam. Kerana Allah suka agamanya dibela.
Allah tak suka kita, apalah ustaz, biar. Jangan. Allah akan menghukum kita. Bila agama kita dihina, kita kena ada ghirah, kita ada kemarahan. Tapi kalau dia tak hina agama, kita tak kisah, kita okey. Kita boleh je ziarah dia, tak ada masalah. Kita boleh bersembang dengan dia. Mana orang bukan Islam. Bagaimana dia tak memusuh Islam? Kalau dia musuh Islam, tentang kita ni, kalau orang hina keluarga kita, pandai pula gaduh. Saya tak nak kawan dia hina mak saya, dia hina, gaduh kita. Tapi kalau hina agama Allah, kita tak rasa nak gaduh. Dia kena tunjuk ketegasan. Kemudian yang ke-9, untuk mendapat redha Allah ialah jihad. Jihad yang kesungguhan kita dalam menyebarkan agama Allah, baik dengan mulut, baik dengan harta, baik dengan tulisan, baik dengan peperangan. Allah redha agamanya, dibantu, disebarkan, dijaga, dipelihara. Dan akhir sekali yang ke-10, iaitu bersegera dalam melakukan kebaikan. Bersegera. Kita bukan buat lebih kurang, kita bersegera. As-sa'yu. Bersegera, cepat. Semua amal-amal soleh ni kita nak buat cepat. Peringkat ini tuan-tuan, kita tak pilih-pilih. Orang bila dia nak dapat redha Allah, dia tak akan pilih amalan. Oh ustaz, hari ni saya puasa lah sebab 1 Rajab. Saya puasa 1 Rajab. Kami hari lain tak. Tak, kita tak akan pilih. Kalau ada ruang untuk kita puasa lah. Tak ada buat macam ni, buat macam ni. Kita bukan memilih-milih. Kita nak buat semua. Dengan umur kita Allah bagi, saya nak buat semua. Tak, kita dah buat ni, saya ni tak payahlah beri orang lain lah pula. Tak, saya nak buat juga kalau saya mampu. Kita tak buat kerana tak mampu, bukan sebab memilih. Tuan-tuan kena bezakan. Kita tak buat benda sebab tak mampu, Allah maafkan kita. Tak ampun ustaz, saya mampu ni je. Okey. Tapi jangan buat benda kerana pilih. Ni besar kepala, ni kurang sikit ni. Tak nak. Yang tu Allah tak suka. Memilih-milih amalan. Sehingga Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu memperkecilkan mana-mana kebaikan. Walaupun kamu senyum, walau antalqa akhaka biwajhin talqin atau biwajhin taliqa. Walaupun kamu jumpa kawan kamu dengan tersenyum, itu kebaikan. Jangan meremehkan benda tu. Senyum. Jumpa senyum. Jangan sepanjang masa senyum nampak macam tak betul pula. Ada waktu kita senyum. Para sahabat bila tengok muka Rasulullah, mereka serius. Tak ada senyum, tak ada hala. Waktu senyum. Kita kadang-kadang tak reti guna senyum. Orang bercakap pun kita senyum-senyum. Ni menganjing apa ni? Bila bercakap serius. Okey. Waktu perlu senyum, maka senyum. Seni senyum pun kena belajar. Kalau kita tak belajar seni senyum, akhirnya kita berbalah. Tengok kawan kita jatuh, kita bersenyum. Oh, sedekah. Kalau sedekah tu cari bala. Senyum macam tu tak masuk akal. Dengar orang serius bercakap, beri arahan, kita pun senyum. Nama sedekah. Jangan. Nampak kita tak serius. Itu askar bila beri arahan, mana senyum dia? Rasulullah bila khutbah, mana ada sahabat senyum? Takut mereka. Seperti general. Jadi senyum, jangan senyum tiap masa. Tak betul. Ada waktu senyum, maka senyum. Mula bertemu, okey senyum. Lepas tu kembali serius. Dengar dia nak cakap apa. Dia nak beritahu benda serius atau tidak. Kalau nak beritahu benda yang bergaul sendiri, kita senyum lagi. Kalau tidak, maka kita mungkin serius. Dan ini tentang bagaimana kebaikan jangan dipilih. Baik, kita dah tahu 10 perkara untuk teguhkan diri kita untuk dapat redha. Tapi kita nak tahu juga apa alamat Allah redha kat kita. Oleh Syam juga dia kata, teguhkan diri sampai kita dapat redha Allah. Bila mana kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan sayang kita. Bila Allah sayang kita, kita tak akan pening masalah rezeki. Kita tak akan rungsing. Seolah Syekh beri suatu kepada kita satu alamat. Bila seorang benar-benar mencari redha Allah, antara perkara pertama yang dihilang, pening tentang rezeki. Dihilang benda tu. Tapi kalau kita masih ada pening tentang rezeki, kita belum mencari redha Allah yang sebenar. Saya tak pening masalah rezeki. Bukan maksud saya tak kerja. Tuan-tuan, kita nak fikir lebih-lebih buat apa tentang rezeki. Baik kita fikir apakah kerja yang patut kita buat. Bukan fikir lebih-lebih bagaimana rezeki itu datang. Itu di luar kemampuan kita.
Kita cuma ikhtiar. Kalau kita iklan dalam Facebook, dia pun tulis okay, range umur berapa, okay, umur 15 sampai 30, kita pun buat apa yang patut buat dah. Kalau kita terfikir dia baca tak baca, dia baca tak payah fikir benda tu. InsyaAllah kita dah buat. Kita dah buat strategi kerja kita. Bagaimana rezeki itu datang, urusan Allah. Urusan Allah Ta'ala. Allah tak beri kita fikir lebih-lebih. Kalau kita fikir lebih-lebih, Allah pun bala kita dengan pening kepala. Kenapa? Itu awal ingatan Allah pada kita. Jangan lebih fikir. Sebab itu tuan-tuan, bila ada benda kita fikir lebih, sebenarnya itu hukuman Allah Ta'ala pada kita. Jangan fikir lebih. Tengok anak kita, siapalah jodoh dia, pening kepala. Kenapa nak fikir lebih-lebih? Biarkan anak tu besar, sepanjang dia ada, kita beri dia ilmu agama, beri dia itu ini. Nanti sampai jodohnya sampai. Memang ni Ustaz, anak saya ni, sebab dia bukan jenis show off, bukannya menunjuk. Facebook pun tak ada, macam mana dapat jodoh zaman sekarang. Ya, setengah mak bapak tengok bila anak kurang bersosial, macam payah dapat jodoh. Facebook tak ada, friend tak ada, macam mana? Jodohnya datang sebagaimana rezekinya datang. Sabar. Kita buat anak kita, didik anak kita betul-betul. Sampai masa Masya Allah datang orang Minang dia, kahwin dia. Sekelip mata kita pun nampak, dah berubah. Dah beranak pinak. Kita dah berdatuk. Bini kita dah jadi nenek. Itulah dia bagaimana benda yang Allah Ta'ala tentukan. Sebab itu tuan-tuan, jangan fikir lebih-lebih. Tengok anak kita macam mana dia ni, macam mana. Lebih. Nak tahu lebih tak lebih, kita fikir bila kita mula pening kepala. Lebih lah tu. Bila pening kepala itu lebih. Itu hukuman dia. Maka jangan melangkaui lagi sempadan tadi. Istighfar banyak-banyak, serah pada Allah. Saya pening kepala, tak fikir. Jangan fikir. Tak boleh lah kena fikir. Tapi kalau fikir sampai pening kepala, buat fikir. Kita fikir nak cari solusi, bukan nak suruh pening kepala. Lagi mana kita fikir tak pening kepala dan beri solusi, silakan fikir. Itu perancangan nama dia. Kalau tuan-tuan fikir, jumpa solusi, itu perancangan. Tuan-tuan fikir pening kepala, maknanya kita melangkaui sempadan. Kita, tubuh badan kita ni tuan-tuan bereaksi. Sebab tu bila kita silap makan, perut pun sakit. Kenapa? Silap makan. Kalau tuan-tuan tak silap makan, perut tak sakit. Makan banyak mana pun, tak silap, makan lagi. Kalau kita silap makan sikit je, habis. Diharamkan seminggu makan. Seminggu tak ada makan, ustaz, angin dalam perut. Berarti kita dah silap makan. Jangan makan lagi benda silap. Betul lah ustaz, saya silap. Saya makan benda ni, makan benda tu. Jadi jangan makan lagi. Sama juga fikir. Fikir sampai pening kepala, maknanya kita dah salah fikir. Berhenti berfikir. Serahkan pada Allah. Serahkan kepada Allah. Ia urusan Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, seorang bila dia fikirkan sesuatu, maknanya dia bersama dengan apa yang difikirkan. Yang fikirkan dunia, maka ini ahli dunia. Yang fikirkan akhirat, ini ahli akhirat. Yang fikirkan Allah, dia ahlullah. Dia akan bersama dengan Allah. Jadi kita kena fikir apa, kena tahu apa yang kita fikirkan. Kalau kita cuma fikir dunia, tuan-tuan sekalian, kita ahli dunia. Cuba leraikan seketika, pergi ke kubur, tengok orang gali kubur, tengok liang lahat yang kecil tadi, tengok mayat yang diletakkan, tengok mayat yang dikambuskan. Itulah kita. Lalu kita mula berfikir tentang akhirat. Ya Allah, umur aku makin lanjut, dekat dengan kematian. Amalan aku makin kurang. Amalan aku ni taklah lawa sebagaimana sepatutnya. Lalu itu menjadikan kita menjadi ahli akhirat. Lalu kita fikir, selama aku hidup ni Allah redha tak aku ni. Aku duduk semayang tiap hari, puasa tiap bulan, sedekah selalu, umrah pun biasa, haji pun dah buat. Apakah Allah redha aku? Sebagaimana orang balik haji, ustaz, apa tanda mabrur? Mabrur haji, semua orang nak tahu tanda mabrur. Walaupun semua orang tengok dia tak ada tanda tu, tapi dia letak sikit lagi pergantungan. Mudah-mudahan Allah terima lah. Mudah-mudahan Allah terima. Kerana Allah ni pun murah. Kalau ikut kelayakan haji kita, taklah mabrur sangat. Dengar ustaz kita ceramah, tok-tok guru kita baca kitab, mabrur tu macam jauh lagi dengan kita. Sebab kita masih belum tinggalkan kebiasaan kita dan perkara melalaikan. Namun kita berharap mudah-mudahan ada. Tetapi para ulama ketika mana membahaskan redha Allah, mereka cari macam mana tanda Allah redha.
Tadi kita sebut bagaimana sebab kita nak dapat redha Allah. Apa tanda kalau saya nak tahu saya Allah redha? Yang pertama, kata ulama, bila mana kita mula iltizam dengan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kita boleh iltizam. Sampai waktu solat, kita solat. Sampai waktu puasa, kita puasa. Sampai waktu keluar kena tutup aurat, maka kita tutup aurat. Itu tanda Allah redha. Kita mula ada satu iltizam, satu komitmen. Macam kita kerja lah. Sampai masa kerja kita pergi, sampai balik kita balik. Demikian sampailah kita pencen. Maknanya kita telah diredai oleh syarikat tu. Sebab tu dijemput lagi kita datang kerja. Tidak lagi berhentilah awak. Tak, kita tu kerja sampai pencen. Maka seorang bila tanda-tanda alamat Allah redha, dia mula iltizam dengan semua perintah Allah. Sampai waktu bang dia tahu benda nak buat. Dia bangun subuh dia tahu benda dia nak buat. Maghrib dia tahu apa nak buat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, bila dia merasa redha dengan setiap apa yang Allah beri pada dia. Allah bagi dia anak 3, alhamdulillah, redha. Allah bagi dia rezeki banyak ni, dia redha. Dia tak pernah marah, dia tak pernah bangkang. Kenapalah Allah bagi aku anak perempuan belaka, tak bagi anak lelaki? Kenapa bagi anak lelaki semua, tak bagi anak perempuan? Tak tahu Ustaz macam mana cara nak anak perempuan seorang ni. Dapat jantang semua, keturunan jantang bang. Kita dapat anak lelaki belaka ni, mana perempuannya? Yang ni pula perempuan, mana lelakinya? Ya, kita tertanya-tanya begitu tentang belajar rasa redha. Baik ni sebab barangkali kita dapat anak perempuan untuk kita dapat menantu yang baik, lelaki. Kan ternyata menantu lelaki tu lebih berbakti pada kita. Barangkali juga kita dapat anak lelaki untuk dapat menantu perempuan. Barangkali anak perempuan, menantu perempuan lebih baik dengan kita. Maka semua benda ni kita tak tahu rahsia Allah. Kerana Allah Ta'ala tak takdirkan kita melainkan yang baik. Kenapa yang baik? Sebab Allah tu penyayang. Orang yang sayang, dia tak akan buat benda tak baik. Dah saya sayang anak saya, takkan saya buat benda tak baik untuk anak saya. Semua saya buat yang baik-baik, walaupun kadang-kadang dia tak tahu benda tu baik. Tapi saya akan paksa dia terima. Saya hantar di sekolah sebab itu yang baik untuk dia. Walau dia nangis tak nak sekolah, kalau boleh nak cuti. Kerana saya ni baik, saya jaga anak saya sayang. Yang akhirnya anak saya tahu ini kebaikan untuk dia. Sama juga Allah Ta'ala bila takdir pada kita, itu benda baik. Maka kita kena rasa redha dengan apa yang Allah beri. Yang ketiga, tanda Allah redha kita, kita rasa tenang. Asy'ur bis-sakinah wa tuma'ninah fin nafs. Kita macam tenang, macam duduk tepi pantai. Kita rasa tenang macam kita duduk tempat-tempat yang cantik, walaupun kita tak duduk situ. Tenang. Hari ni rasa gembira. Ini disebut dalam hadis. Nabi kata apa? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Dia jadi cergas, dia jadi ceria. Tetapi ada hari kita rasa macam ceria, tenang, hari ni tenang. Orang lain duk cuti, duk sibuk sana, sibuk sini, kita tenang. Tak pergi mana-mana. Saya rasa bahagia. Tenang. Tanda Allah redha. Kita tak perlu ke mana-mana untuk kita tenang. Ada orang terpaksa masuk hutan, terpaksa daki gunung nak tenang. Itu pun tak tenang lagi. Kita alhamdulillah duduk je rumah, tenang. Tempat paling saya tenang, saya balik rumah, tenang saya. Saya pergi masjid, tenang saya. Saya baca Quran, tenang. Semua saya tenang ni benda free belaka. Orang lain nak tenang bayar $1,000 USD lagi. Nak tenang pergi tempat ni untuk rasa tenang. Ambil gambar beribu keping. Ada kat 7,000 keping gambar saya ambil. Sini. Tapi tak tenang juga. Tak tenang. Kenapa? Ketenangan bukan daripada apa yang kita cuba usahakan. Dia datang daripada dalaman. Datang daripada dalaman kita. Alah, tenang. Akhir kita jumpa ada orang, dia tak payah pergi mana-mana untuk tenang. Duduk situ dia tenang. Dia rehat. Itu tanda Allah redha pada kita. Dan yang keempat, kata ulama, apa pun amal kebaikan kita lah orang paling laju buat. Itu tanda Allah redha. Musara'ah. Apa pun kebaikan, tak apa saya bagi, tak apa saya buat. Ini memang Allah redha dia. Kita ni planning lah nak buat jamuan berbuka puasa, tak apa Ustaz, saya je sponsor. Cepat je dia. Kita tak kata lagi nak minta derma pun. Rasa nak besarkan surau ni, tak apa, ni ambil duit besarkan surau. Kita rasa ni saya nak pergi jenguk lah orang sakit sikit, ni ambil duit bagi orang sakit. Orang yang musara'ah ini tanda Allah redha dia. Bukan tunggu, tak apalah saya tunggu orang lain dulu buat, nanti saya buat lah.
Dia tak akan beri peluang orang lain untuk buat baik. Saya dulu. Ni cerita berlomba-berlomba ni kita tahu ni. Memang Allah redha betul pada dia. Sebab dia dengar kebaikan tu, dia rasa macam satu peluang besar untuk dia terus ambil. Macam orang-orang main projek, nampak projek tu dulu. Kenapa? Nak dapat projek. Orang yang Allah redha, apapun kebaikan terhidang depan dia, dia menjadi orang pertama rebut. Tengok sah kosong ni, melilau tengok sah depan, nak duduk sah depan. Berlomba orang lain buat dia je sah depan. Dia nak sah depan. Macam mana pun dia nak. Kalau terpaksa datang awal, dia datang awal. Kerana dia orang yang Allah redha. Tapi orang ni tak kisah. Tak ada beza, dia sah depan, sah belakang sama. Dia pun nampak tak ada beza lah halang haram. Saya tengok pinjaman halal haram ni sama je. Dia nampak sampai sama. Peringkat ni memang teruk dimurkai oleh Allah. Tapi kita ni bila Allah nak beri kepada kita kebaikan, kita dapat bezakan benda tu walau sehalus mana pun benda tu. Umpama kita, kalau kita bapak, kita ayah, kita mak, kita boleh kenal anak kembar kita yang si Iras tadi. Saya tahu. Walaupun orang lain tak kenal. Orang lain tak sama ikat rambut, sama pakai baju, sama hidung, sama warna kulit sama. Tapi kita mak ayah kenal tak? Ni kakak, ni adik. Kita tak akan bertukar. Allah beri kita ilmu. Tetapi lebih pada itu, bila Allah redha, Allah beri orang itu ilmu untuk kenal benda betul, benda salah. Sebab itu dia bersegera buat baik. Dia tak tunggu lama. Dan yang kelima, kata ulama, ialah orang ini sentiasa melihat dalam amalannya dia diperhatikan oleh Allah. Setiap amalan dia rasa Allah perhati dia. Bukan orang perhati, Allah perhatikan dia. Dia rasa Allah tengok aku. Malu aku nak buat jahat. Malu aku nak buat maksiat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah suka dengan aku buat kebaikan. Dia sentiasa rasa muraqabatullah. Tanda Allah redha. Dan yang keenam, kata ulama, ialah dia mula suka untuk bersendirian. Dia tak suka lagi untuk berhuha dengan orang ni, ataupun bermeriah dengan orang. Dia lebih suka waktu khalwat dia tahajud, suka baca Quran, dia suka belajar. Kesukaan untuk bersendirian tu lebih berbanding dia nak campur dengan orang melainkan ada manfaat. Dan yang ketujuh, kata ulama, dia sentiasa melihat redha Allah mengatasi redha makhluk. Apapun redha Allah, tak apalah makhluk tak suka. Redha Allah, saya tak nak. Kalau Allah Ta'ala tak suka, kamu je suka, saya tak nak. Maka orang ni orang yang menjaga prinsip redha Allah mengatasi redha makhluk. Dia akan bercakap benar. Dia akan mencegah kemungkaran walaupun orang tak suka. Dia akan menerangkan yang sebenar walaupun orang yang nak sebaliknya. Sebab redha Allah mengatasi redha makhluk. Dan yang ke-8, kata ulama, waktu mana dia melakukan taat, dia rasa seronok buat taat. Dia macam rehat. Bila sembahyang, dia tak rasa beban. Sembahyang tu angkat beban dia. Bila dia baca Quran, dia tak rasa tertekan. Quran itu yang mengangkat tekanan dia. Bila dia buat baik, dia akan rasa tenang dengan kebaikan dia buat. Dia boleh tolong mak ayah dia, seronok dia. Biar habis duit banyak pun, dia boleh tolong adik-beradik dia, tenang dia. Padahal habis duit banyak tu, tapi dia tenang. Itu tanda Allah redha. Sebab bukan duit tu kita nak, pahala tu kita nak. Ni duk tenang simpan duit, itu ahli dunia. Tenang kita, tuan-tuan, kalau sebab duit kita ada orang bahagia. Seronok kita dengan bagi duit, boleh didaftar anak di sekolah. Sebab kita bagi duit, boleh dia beli barang dapur. Sebab kita bagi duit, dia boleh bayar bil hospital. Sebab kita bagi duit, tuan-tuan sekalian, dia boleh belanja hari yang ni. Allah suka kita, walau duit kita habis, tapi suka buat benda tu. Bila Allah campakkan rasa suka bila kita buat taat, tanda Allah redha. Sembahyang tahajud sukanya kita. Allah kalau terlepas, kita puasa sukanya puasa, senang. Tak rasa pun tertekan kena puasa ni. Kita rasa seronok. Kita belajar menuntut ilmu, tak rasa tertekan. Sebab nanti kawan kata pula kalau tak belajar, tua-tua pun bodoh lagi, tak nak belajar. Kita pun belajar. Tak, kita belajar ni, tuan-tuan, sebab kita suka, rehat. Setiap kali saya duduk majlis ilmu, saya rasa tenang. Saya rasa seronok, saya dapat muhasabah diri saya tahu salah saya. Bukan lebih seronok lagi bila seperti saya rasa Allah sedang bercakap dengan saya. Beritahu, Mang, sedar sikit. Ali, sedar sikit hidup kamu tu. Kamu dah jauh daripada aku, patut begini. Kita rasa macam begitu dialog. Kita pun setiap kali keluar majlis ilmu nak berubah.
Azam kita kuat, lepas ni tak buat lagi, lepas ni takkan lagi, itu lagi. Maka ini semua benda-benda tanda Allah redha. Yang kesembilan, kata ulama, tanda Allah redha, orang ni mula banyak buat benda sunat. Kalau dia mula banyak buat benda sunat, bersungguh-sungguh, bukan dia tak lagi malas, itu tanda Allah redha. Ini disebut dalam hadis yang sahih tentang wali Allah. Seorang tu bila dijaga kefarduan, lama-lama dia pun suka buat benda sunat, sampai Allah suka dia. Sebab itu tuan-tuan perhatikan kecenderungan kita. Suka tak buat benda sunat? Tahiyatul masjid suka? Qabliyah, ba'diyah, kalau buat solat lah. Dan demikian juga Quran, zikir, sedekah sunat. Yang sunat-sunat ni suka tak buat? Suka, Ustaz. Saya kalau tinggal benda sunat ni rasa macam tinggal benda wajib, rasa macam tertekan. Tanda Allah redha. Yang ke-10, kata ulama, ialah dia sentiasa muhasabah diri dia. Allah, aku makin tua, tak lama, kawan-kawan semua dah mati. Tengok bila mati tak bawa apa pun melainkan amalan. Kita pun fikir, Allah, saya dah label datuk dah ni, cucu dah 5-6 orang. Dah rasa dah urat-urat sakit, mata dah rabun, telinga tak apa dengar, ya Allah. Sekejap usia Engkau beri pada aku, ya Allah. Mudah-mudahan aku dapat gunakan manfaat usia yang masih ada untuk mentaatimu. Duk muhasabah macam tu, itu nak jadi baik je tu. Sebab dia rajin muhasabah. Apabila nak berbalong adik-beradik ni, ini silaturahim, kita makin tua, tak apalah, aku ngalah lah, baiklah. Apabila nak gaduh jiran-jiran, bukan orang lain ni, mati dia orang ni lah saya tengok jenazah kita. Ni dia orang ni lah yang mungkin hadir jenazah kita. Tak apalah, tak payahlah nak bertegang orang sangat dengan jiran tetangga ni berlebih kurang. Ini muhasabah diri, tanda Allah redha. Sebab tidak ada orang muhasabah melainkan dia akan lebih kuat untuk buat baik sebelum itu. Tanda muhasabah yang benar, tuan-tuan sekalian, ialah kita akan rasa lebih kuat untuk buat baik sebelum itu. Itu betul muhasabah. Bila lepas muhasabah makin malas, itu bukan muhasabah. Itu namanya mukhasarah. Mukhasarah maknanya kita merugikan diri kita. Muhasabah ni maknanya bila kita lalu je laluan stop perhentian muhasabah, kita lebih laju lepas tu. Umpama kita macam kita tengah mandu, lepas tu ngantuk, kita pun berhentilah sekejap, tidur, makan, dapat balik semangat, zest, pacut lagi laju lepas tu, lagi terang mata kita. Itu muhasabah. Jadi tengok hasil muhasabah kita. Dan yang ke-11, tanda Allah redha, dia ada satu sifat lembut. Dia mula berlembut dengan orang. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihim al-lin. Allah bila sukakan satu keluarga tu, Allah masukkan dalam keluarga itu sifat lembut. Si isteri lembut dengan suami, suami lembut dengan isteri, ayah lembut dengan anak-anak, anak-anak lembut dengan ayah, tak ada tengking, tak ada marah, tak ada tinggi. Semuanya nampak macam bagusnya beradab. Si anak cakap baik dengan ayah, ayah cakap baik dengan anak, isteri cakap lembut dengan suami, suami cakap lembut dengan isteri. Itu tanda Allah sayang dan Allah redha. Sebab itu tuan-tuan, kita nak lembut ni, pertama biar rasa kelembutan kita keluarga kita. Saya tak nak tengking marah isteri saya, anak-anak saya. Saya nak berlembut dengan mereka. Dan mereka juga begitu. Si isteri saya tak nak angkat suara dengan saya, mereka juga nak berlembut. Ada benda tak setuju, tak angkat suara. Anak-anak juga begitu. Kalau begitu satu keluarga macam tu, itu tanda keluarga ni Allah redha semua. Allah bila redha seorang hamba, kata Rasulullah, Allah masukkan sifat lembut dalam diri dia. Maksud sifat lembut ni, tuan-tuan sekalian, kita tak mudah nak gaduh orang. Ini berbeza pendapat je gaduh sampai nak mati. Berbeza pandangan, pendapat, dia gaduh. Dia ajak anak murid dia sekali gaduh. Kata bukan begitu cara kita. Kita walau berbeza pandangan, pendapat, kelembutan kita tak pernah hilang. Saya mungkin tak setuju dengan fulan bin fulan. Saya mungkin tak setuju dengan ustaz ni, orang ni. Ya, itu biasa tak setuju. Sebab memang ahli ilmu, perkara tak setuju tu perkara biasa. Tapi kita tak berbalah. Kita boleh jumpa, boleh sembang, boleh berukhuwah. Tak ada pula kita nak berpaling muka, bermasam muka, tak ada. Itulah kelembutan. Tetapi tak salah kita berselisih pandangan dan pendapat. Yang salahnya bila kita kasar tu salah. Walaupun kita pegang benda betul, tapi sifat kasar tu menjadikan kita tak betul.
Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat Allah kepadamu, maka kamu boleh berlembut. Berarti seorang yang dikurniakan sifat lembut, dia ni dapat rahmat Allah. Kan itu kita tengok tuan-tuan, bila kita berselisih, apakah lembut itu masih ada? Ada. Maknanya Allah redha kita. Tak ada dah ustaz, saya dah berselisih, tak kira. Saya nak siku je dia ni. Kalau jumpa siap. Tak jumpa tak apa. Tapi ini diharamkan kelembutan. Orang yang diharamkan kelembutan, diharamkan banyak perkara. Sebab itu saya katakan, walaupun kita mungkin berselisih pandangan, pendapat dalam banyak perkara kehidupan, wa'imah dalam persoalan ilmu dan persoalan urusan duniawi, kelembutan kita tak pernah hilang. Sebab itu jumpa disapa, salam dijawab, tangan bersambut, senyum tetap ada walaupun hati kita tak suka. Kali itu kelembutan yang Allah beri pada kita. Dan yang ke-12, ialah orang ni tetap teguh dalam hidayah dan taufik. Tetap teguh. Macam mana pun sakit ke, susah ke, demam ke, dia ni konsisten, tak ubah. Tak ada yang boleh ubah dia dalam mentaati Allah. Tidak ada. Duduk kat laut, cari kat laut, kat darat, kat kampung, dia tetap istiqamah dalam ibadat dia, dalam apa suasana dia. Ribut taufang ke sama. Itu tanda alamat Allah redha. Dan akhir sekali tanda Allah Ta'ala redha. Ini apa yang kita sebut sebahagian daripada banyak tanda Allah redha, ialah Allah jadikan manusia menerima dia. Mahabbatun nas. Maka tanda Allah Ta'ala jadikan manusia terimanya, manusia doakan untuk dia. Bukan tanda manusia terima dia sorak-sorak, itu K-pop pun manusia terima. Itu geng-geng rockers pun manusia terima. Oh, ini dapat redha Allah Ustaz sebab manusia terima. Kan? Yang dimaksudkan manusia terima, manusia ni mendoakan untuk dia. Walau orang ni dah mati lama tuan-tuan, orang ni kekal doakan keampunan untuk dia, kebaikan, menziarahi dia. Dah mati lama, orang ziarah lagi kubur dia, walau 1000 tahun mati, dia ziarah kubur. Walau dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tapi hamba yang mendapat redha Allah. Ya, kubur Nabi dan Rasul kita tak aneh, mereka manusia terbaik. Tapi ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, dikunjungi, diziarahi, orang soleh, bererti mereka mendapat redha Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita nak tengok orang tu diredai oleh Allah Ta'ala, tengok ramai mana yang sanggup doa untuk dia. Kita tengok ramai berpusu-pusu sanggup datang untuk doakan, untuk solat jenazah dia dan doakan dia. Maknanya Allah Ta'ala letakkan pengkabulan dengan cara kasih sayang orang kepadanya, kasih sayang yang memberi manfaat kepadanya akhirat kelak, iaitu dengan doa. Iaitu kita sebut dua benda tadi, syarah kepada apa yang disebut Syekh Abdul Qadir. Pertama, bagaimana nak dapat redha, dan yang kedua, apa dia alamat redha. Dan Syekh Abdul Qadir sini menyebut, bila disebut mencari redha Allah, maka antara alamat dia, Syekh sebut satu, dia hilang kerungsingan dalam masalah rezeki. Kita sebut 13, maka ditambah yang disebut Syekh sebagai satu perkara biasa berlaku yang kita syarahkan pada awal, pening tentang rezeki, berarti kita ada masalah dengan Allah. Tenang tentang rezeki, berarti Allah redai kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.